Sama kita pakat-pakat, insya-Allah dak Melayu boleh bersatu. Itu pendirian saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Safendi, dan saya persilakan pembicara ketiga Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengurusi ahli panel, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita ialah bolehkah Melayu bersatu? Saya mungkin pergi sedikit sebelum daripada itu. Untuk apa Melayu bersatu? Ini suatu persoalan yang penting. Tiba-tiba kita nak bersatu. Untuk apa kita nak bersatu? Kita mesti jawab perkara yang asas ini. Kalau sekiranya Melayu nak bersatu kerana bangsanya sama, kita tahu bahawasanya dalam sejarah Kesultanan Melayu pun banyak sultan-sultan Melayu ni berperang antara satu sama lain. Hatta dalam sejarah Arab, Ibn Khaldun menyebut di dalam muqaddimah, menyatakan orang Arab gagal untuk bersatu. Walaupun kita lihat daripada sikap fanatik perkauman, sikap fanatik kepada tribe, kepada klan, kepada bangsa, kepada kabilah ini kuat di kalangan orang Arab. Tetapi mereka gagal untuk menyatukan Arab. Mereka berperang antara satu sama lain kerana isu-isu yang kecil. Sehinggalah kata Ibn Khaldun, datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengasaskan dan membawa Islam, menyebabkan orang Arab mula bersatu. Kalau nak bersatu di atas nama Islam, ia bukan saja membabitkan Melayu, dia membabitkan semua yang mengaku Islam. Ini ada dasar. Saya sejak dahulu menulis dengan banyak tulisan. Saya menyatakan persepaduan di atas Islam, bukan di atas bangsa. Saya tidak cakap soal PAS, saya tidak cakap soal UMNO. Tetapi saya bertanya, untuk apa kita nak duduk, untuk apa kita nak bersatu? Mesti beri sebab. Jika sebabnya kerana Allah dan Rasul menyuruh kita bersatu, seperti yang Al-Fadhil Ustaz Effendi sebut, Allah dan Rasul bukan suruh Melayu je bersatu, suruh semua bangsa bersatu. Maka kembali pada persoalan asas ini. Bila kita dapat menjawab persoalan kenapa kita nak bersatu, selepas itu kita baru cari atas asas apa atau atas formula apa kita nak bersatu. Orang Arab sudah buat banyak forum. Mereka sudah buat banyak seminar. Mereka menghadapi Israel yang mencuri tanah air mereka. Tetapi mereka masih gagal bersatu. Keperkauman Arab, Liga Arab, Persatuan Negara-Negara Arab, nasionalisme Arab, Ba'as Arab, kesemuanya gagal menyatukan Arab. Kita mahu kesatuan atas nama Islam. Jika nak satu atas nama Islam, kita kena bawa prinsip Islam, bukan prinsip perkauman Melayu. Terima kasih, mengusi. Terima kasih Dr. Asri, dan kita mula-mula nak panas ni, kita persilakan Saudara Luqman Nur Adam untuk memberikan pandangan 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Moderator Profesor Dr. Agus Yusof, Ustaz Mujahid, Ustaz Fendi dan Ustaz Asri, serta para hadirin yang saya kasih sekalian. Di dalam perlembagaan Malaysia, Melayu itu bererti mereka yang beragama Islam, berbahasa Melayu dan mengamalkan adat budaya Melayu. Itu pengertian saya. Jika saya dilontarkan dengan persoalan, adakah Melayu boleh bersatu? Jawapan saya, ya, Melayu boleh bersatu. Tetapi kenapa sekarang orang kata Melayu tidak bersatu? Kenapa orang kata Melayu berpecah, tuan-tuan? Saya cakap terus terang, kita dilihat berpecah kerana perbezaan pandangan politik kita. Perbezaan parti politik yang kita sokong. Di Malaysia ini, tuan-tuan, kita ada 2 buah parti Melayu yang terbesar. Saya tak nak bicara tentang PKR. Pertama, UMNO, sebuah parti Melayu yang membuka keahlian dia kepada bangsa Bumiputera di Sabah. Dan kedua, kita ada PAS. PAS yang sekarang ini membuka keahlian dia kepada bukan Melayu dan juga bukan Islam di Malaysia. 2 buah parti politik ini, tuan-tuan, merupakan parti yang telah berjaya menambat hati umat Melayu, umat Islam di Malaysia. Saudara yang saya hormati sekalian, suka tak suka, ikhlas di pandangan hati saya, kalau kita nak satukan orang Melayu, kita kena satukan UMNO dan PAS.
Ini perkara pertama yang kita harus lakukan. Mungkin ramai tidak bersetuju dengan saya, kerana mungkin sesaudara berpendapat bahawa Melayu boleh disatukan walaupun dua buah wadah terbesar Melayu ini tidak kita satukan. Sesaudara, kita kena lihat kesan. Kesan apabila kita gagal menyatukan orang Melayu. Saya ambil contoh UMNO yang matlamat perjuangannya untuk memartabatkan agama, bangsa dan negara. UMNO tuan-tuan, disebabkan gagal menyatukan orang Melayu di bawah panji-panji UMNO, UMNO gagal untuk mengusahakan semua benda yang berkaitan dengan memartabatkan agama, bangsa dan negara. Contohnya, saya ambil contoh di sini. Kita lihat sebelum ini, belum pernah ada orang India, orang Cina yang berani mempertikaikan hak istimewa orang Melayu. Tetapi sekarang ni tuan-tuan, kita lihat parti komponen Barisan Nasional sendiri telah berani menyuarakan pandangan mereka, mempertikaikan tentang beasiswa yang kita berikan kepada penuntut mara dan juga JPA. Kenapa benda ini berlaku tuan-tuan? Kalau misalnya dulu, bila orang Melayu bersatu tuan-tuan, orang India dan Cina tunduk di bawah panji-panji kita. Saudara yang saya hormati sekalian, begitu juga dengan PAS. PAS juga tuan-tuan disebabkan mereka sekarang ini terpaksa bersama dengan DAP dan Keadilan, yang rata-ratanya bukan orang Islam tuan-tuan. Semua matlamat perjuangan PAS, kalau kita lihat pertamanya untuk menegakkan negara Islam, untuk menghapuskan arak dan judi, untuk menutup pusat hiburan, untuk melaksanakan hudud. Semua agenda ini tuan-tuan hanya untuk menjaga hati orang-orang PAS dan orang DAP dan Keadilan. Mereka terpaksa lupakan buat seketika. Ini realiti yang kita terpaksa terima tuan-tuan. Saudara yang saya hormati sekalian, untuk memastikan bahawa matlamat perjuangan UMNO dan matlamat perjuangan PAS, iaitu untuk menegakkan Islam dan sebagainya, berjaya dilakukan, direalisasikan, saya yakin jika UMNO dan PAS bersama, lebih banyak apa yang PAS nak buat akan dapat kita realisasikan berbanding jika mereka bersama dengan DAP dan juga PKR. Saudara, untuk membolehkan perkara ini berlaku, untuk membolehkan penyatuan UMNO dan PAS ini berlaku, kedua-dua pimpinan parti politik ini harus meletak semua sejarah silam ke tepi, harus melupakan semua sejarah hitam mereka, dan mereka harus duduk, tinggalkan semua ego, mereka harus duduk semeja. Lepas itu mereka fikirkan apa wadah yang mereka nak laksanakan. Sama ada untuk menyatukan UMNO dan PAS seperti mana pernah berlaku pada awal tahun 70-an, atau mungkin mereka boleh bubarkan kedua-dua buah parti dan mewujudkan sebuah parti baru dengan nafas baru. Itu cukup untuk pusingan pertama. Okey, kita ke sesi soal jawab bersama moderator, dan saya akan kendalikan sesi ini sehingga kepada jam 11 malam. Ya, dan saya nak tanya soalan pertama, saya nak tanya saudara Rokman dulu. Ya, saudara kata bahawasanya Melayu boleh bersatu. Ya, tetapi kepada Dr. Asri kata tadi, kalau Melayu hendak bersatu, untuk apa Melayu bersatu? Adakah atas dasar bangsa Melayu ataupun atas dasar prinsip Islam? Dan pada YB Dr. Mujahid kata, kalau Melayu itu hendak bersatu atas dasar Melayu, maka itu khurafat. Bagaimana saudara nak respons pada soalan seperti ini? Seperti yang saya perkatakan tadi, dalam Perlembagaan Persekutuan itu sendiri menyebut bahawa orang Melayu itu yang beragama Islam, mereka yang mengamalkan cara hidup Islam, mereka yang berbahasa Melayu, mereka yang mengambil budaya dan adat dasar orang Melayu. Saudara, saya nak beritahu tadi, bila saya mengatakan kesan daripada kita tidak bersatu, secara langsung itu menjawab persoalan yang telah diutarakan oleh Dr. Asri. Ya, untuk apa Melayu bersatu? Pertamanya, kita perlu bersatu demi memastikan bahawa kedudukan bangsa Melayu, kedudukan hak istimewa orang Melayu dan agama Islam tidak boleh diperkotak-katikkan. Kita lihat sekarang ni tuan-tuan, di Pulau Pinang kita lihat dasar ekonomi baru telah dihapuskan, dan kita lihat sekarang ini telah wujudnya IFC yang telah mengemukakan 14 tuntutan. Seorang ibu dan bapa bila kahwin dapat anak tidak semestinya beragama Islam, dan mereka menuntut seorang Islam, kalau mereka nak murtad seperti mana Lina Joy, mereka harus dibenarkan murtad dan kerajaan tidak boleh mengambil tindakan undang-undang. Dan yang ketiga, kita lihat mereka nak hapuskan even perkataan Islam di market kita. Dan ini semua berlaku tuan-tuan bila mana Melayu, kuasa politik Melayu lemah. Kalau kuasa politik Melayu itu kuat, sudah pasti yang bukan Islam tidak berani memperkotak-katikkan
hak kita tuan-tuan. Okey, Saudara Lokman, saya hendak tanya YB Mujahid ya. Saudara Ustaz Safendi dengan Saudara Lokman katakan bahawa Melayu boleh bersatu dan Melayu perlu bersatu. Dan dalam beberapa keadaan saya tengok kesungguhan UMNO untuk bersatu itu ada. Sebab itu selepas Perang Raya 2008, UMNO hulurkan tangan kepada PAS untuk bekerjasama, berbincang soal perpaduan, jemput PAS bersama, tetapi PAS menolak untuk hatta berbincang dan bersama dengan UMNO. Jadi sekarang ini siapa yang hendak cari perpaduan itu? Ada sementara UMNO hendak, setengah orang melihat bahawa PAS menolak perpaduan itu. Bagaimana Ustaz respons pada soal ini? Terima kasih pada soalan. Saya ingat UMNO ni, bila dia nak bersatu, bila dia banyak hilang kursi dia. Itu yang masa tu dia ayat bersatu. So, saya rasa itu masalahnya. UMNO ni bila dah tersepit, dia bercakap tentang Melayu. Dia bercakap tentang PAS kena duduk semeja. Tapi masa dia menang besar 2004, dia kata kita tak perlu PAS. Jadi, saya nak bagi contoh lah. Saya tidak menentang perpaduan. Itu satu benda yang saya setuju. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu semua saya tak payah nak tafsir di sini. Tapi saya nak tanyalah, UMNO kalau benar-benar bersatu, saya nak tanya, nombor satu, apa dia buat kepada royalty di Terengganu dan di Kelantan? Saya nak tanya, orang Terengganu, Kelantan ni orang Cina ke ramai ke orang India ke ramai? Yang kedua, sepanjang kemenangan PAS di Kelantan ya, dan kemudian dituruti dengan negeri-negeri lain, kenapa kerajaan persekutuan tidak menghormati kemenangan yang dipilih oleh rakyat yang bilangannya majoritinya banyak orang Melayu dengan menyubuhkan jabatan persekutuan yang mencampur tangan dalam pentadbiran negeri, khususnya di negeri Kelantan ini? Begitu juga tentang satu perkara yang saya kata kepada rakan-rakan UMNO, kalau nak bersatu bolehlah, tetapi